Ketimbullah satu soalan yang terakhir, tuan-tuan dan puan-puan. Adakah penduduk-penduduk Gaza mereka redha dengan tindakan para mujahidin tersebut? Adakah pada hari ini mereka redha 20,000 orang yang mati syahid sejak daripada 7 Oktober yang lepas? Adakah mereka redha bangunan-bangunan rumah mereka dimusnahkan? Lebih daripada 300,000 buah rumah yang telah dimusnahkan. Lebih daripada 200 buah masjid yang hapus. Lebih daripada 2.1 juta orang yang terpaksa berpindah ke tempat-tempat yang lain daripada rumah-rumah mereka yang asal. Adakah mereka redha dengan semua tindakan yang dilakukan oleh mujahidin yang kononnya menjadi sebab serangan balas oleh Israel ke atas bumi Gaza pada hari ini? Jawapannya, tuan-tuan dan puan-puan, ada pada sahabat-sahabat saya, orang-orang Gaza yang saya bawa daripada Gaza. Kami keluar sekitar 3 bulan yang lepas daripada bumi Gaza. Bila kami keluar daripada bumi Gaza, berlakunya peperangan dan menyebabkan sempadan ditutup. Kami tak dapat balik semula ke bumi Gaza. Maka dalam kesempatan yang ringkas ini, saya nak ambil masa beberapa minit untuk saya perkenalkan kepada kalian 3 orang yang berada bersama-sama dengan saya pada hari ini. Saudara Syadi, Saudara Alak dan juga Saudara Naim. Yang mana mereka ini ada keluarga seperti saya, isteri dan anak-anak di bumi Gaza pada hari ini sedang dibedil, sedang dibunuh dan sedang ditindas oleh tentera-tentera Zionis Israel. Kita persilakan sekejap mereka ke hadapan untuk kalian dapat merasai apa yang mereka rasakan. Dan mereka ini adalah sahabat-sahabat kita yang bekerja di Persatuan Cinta Gaza Malaysia di bumi Gaza. Di sebelah paling kiri saya, kita bawa macam-macam color hari ini, orang Palestin semuanya. Tapi satu orang macam Pakistan, satu orang Korea, satu orang Jerman. Tapi semua Palestin, jangan takut. Kita boleh cek darah mereka. Paling hujung, Saudara Syadi Salim. Saudara Syadi Salim berkeluarga, mempunyai 2 orang anak. Masters Linguistik Bahasa Inggeris. Dan Saudara Syadi Salim ini datang daripada utara Gaza. Daripada kawasan namanya Bait Lahya. Kawasan pertama yang diserang di dalam serangan balas selepas 7 Oktober yang lepas. Dan kawasan pertama dipaksa berlakunya penghijrahan selepas tentera Zionis Israel masuk melalui jalan darat. Keluarga Syadi ketika itu dia tidak ada tempat untuk berpindah, maka dia mengambil keputusan untuk duduk di sekolah-sekolah pelarian bersama dengan ribuan penduduk-penduduk Palestin yang lain. Diceritakan oleh Syadi, isterinya menyebutkan di sana mereka kena beratur 5 jam sehari untuk dapatkan beberapa keping roti untuk dimakan. Kemudian beratur 5 jam yang seterusnya untuk mendapatkan sebotol air bersih untuk membolehkan anak-anaknya minum dan tidak mati kehausan. Kalau kalian dengar tentang sekolah-sekolah pelarian yang dibom, dibakar, antara sekolah yang dibakar ialah sekolah Al-Khalifah, tempat keluarga Syadi ketika itu berlindung. Dihalau keluar seluruh penduduk-penduduknya, duduk di dataran, dibakar sekolah-sekolah tersebut sehingga hapus dan hangus segala harta benda yang sempat diselamatkan daripada rumah-rumah mereka yang berbaki. Dan kalian pastinya nampak juga sekitar 2 minggu yang lepas di media sosial dikongsikan gambar para pemuda lelaki-lelaki Palestin yang dibogelkan, dinaikkan di atas trak-trak tentera Zionis Israel, dibawa ke lokasi-lokasi tertentu untuk disoal siasat. Antara yang ditangkap ketika itu ialah ayah dan kembar kepada saudara Syadi kita. Alhamdulillah telah dilepaskan, tetapi keluarga mereka kini hidup berantakan. Ayahnya di sekolah lain, anaknya di sekolah lain, isterinya di tempat yang lain. Di sebelahnya, saudara Alak Mansur juga berkahwin, mempunyai 2 orang anak, masters di dalam bidang pengurusan dan media, orang yang bertanggungjawab ke atas pusat kemanusiaan kita ataupun kerja-kerja humanitarian kita di bumi Gaza. Saudara Alak, satu hari kami sedang berceramah di Pahang, tiba-tiba dapat mesej bahawa rumah tempat isterinya berlindung sebelahnya dibom oleh Zionis Israel. Bila mana dibom, rumah mereka turut terkesan. 1 jam dia menunggu berita anak-anaknya masih lagi bernyawa ataupun tidak. Alhamdulillah selepas 1 jam dimaklumkan bahawa kedua-dua anaknya selamat. Isterinya dapat dikeluarkan daripada bawah runtuhan dalam keadaan cedera tetapi masih lagi bernyawa. Ayah Alak ni dah beberapa tahun menghidap kanser. Keadaan dia semakin lama semakin nazak di bumi Gaza pada saat ini.
lebih 1 bulan telah dijanji untuk dibawa keluar untuk terus mendapatkan rawatan di luar daripada Gaza, sehingga kini masih belum lagi dapat dibawa keluar, dan ahli keluarganya setiap hari berhubung dengan alat memaklumkan bahawa ayahnya sedang mati sedikit demi sedikit. Di sebelah saya, sebelah kiri, saudara Naim, yang mana Naim memulakan pengorbanannya untuk bumi Gaza bukan pada tahun 2023. Tahun 2008 telah menghadiahkan ayahnya untuk perjuangan. Ayahnya seorang komander besar Brigade Izzuddin Al-Qassam ketika itu sedang menyiapkan laluan nak masuk ke dalam tanah haram Israel. Tiba-tiba tempat operasinya dibom oleh Zionis. 6 bulan terakhir, ayah Naim tidak balik ke rumah. Sibuk dengan kerja-kerja jihadnya. Sampaikan satu malam, barulah dia balik. Bawa dengannya satu beg plastik berisi shawarma dan juga anggur. Dia bawa shawarma ketika itu tak cukup untuk dirinya, tak cukup untuk isterinya, hanya cukup untuk anak-anak. Kerana shawarma dianggap makanan yang agak mewah untuk orang-orang Palestin yang tidak berduit. Dan begitulah hakikat para mujahidin di sana. Mereka yang bertopeng bukan semata-mata untuk menjaga keikhlasan, keselamatan mereka, tetapi juga untuk menjaga keikhlasan mereka. Mereka ini jaga di sepanjang sempadan, sepanjang malam, dan di sebelah pagi mereka mempunyai kerja-kerja hakiki mereka. Saya ingat satu hari satu rombongan datang berjumpa dengan para mujahidin di perbatasan. Ketika itu mereka bawa bersama-sama dengan mereka makanan untuk diberi kepada para mujahidin untuk makan malam. Diagihkan makanan kepada para mujahidin. Tiba-tiba ada satu orang mujahidin ambil makanan, dia letakkan dalam bagnya, dia tak nak makan. Bila mana dia tak makan, maka orang rombongan yang datang bawa makanan rasa kecewa. Dia kata, kenapa mujahidin ni tak nak makan makanan yang aku bawa? Berjumpa dengan ketuanya, tanya ketuanya sebab apa dia tak nak makan. Lalu ketuanya bercakap dengan pemuda ini. Pemuda ini disebutkan apa? Dia kata, aku minta maaf sangat, tapi malam semalam selepas isyak bila mana aku keluar untuk berjaga di sempadan, aku punya isteri dan anak-anak tidak ada makanan untuk dimakan. Mereka belum makan sampai sekarang. Bila kau bawa makanan, aku tak sanggup untuk makan seorang diri. Maka aku simpan makanan tersebut. Nanti selepas azan subuh berkumandang, habis shift untuk aku jaga di sempadan ini, aku akan bawa makanan aku, bawa balik ke rumah, aku akan potong-potong untuk kami makan bersama-sama. Ini mujahidin yang sedang menjaga di sempadan, mewakili 1.8 bilion umat Islam, termasuklah kita. Maka ayah kepada Naim ini, dia balik ketika itu setelah 6 bulan tidak berjumpa dengan keluarganya. Bagi makan kepada anak-anaknya, bermain dengan anak-anaknya, berjumpa dengan isteri. Akhirnya dia panggil Naim untuk duduk di sebelah dia. Naim masa tu umurnya 8 tahun. Disebut kepada Naim, wahai Naim, aku nak bagi tahu kepada engkau satu rahsia. Naim seronok. Ayahnya 6 bulan tak jumpa, tiba-tiba nak bagi tahu rahsia. Mesti ada sesuatu yang nak dikongsikan. Apa yang dikongsikan oleh sang ayah, disebutkan kepada Naim, wahai Naim, esok aku akan mati syahid. Terkejut budak 8 tahun. 6 bulan tak jumpa dengan ayah, tiba-tiba dikhabarkan bahawa esok ayahnya nak mati syahid. Dia nak bangun bagi tahu ibunya di dapur apa yang disebut oleh si ayah. Ayahnya tarik balik tangan dia. Ayah dia kata kepada dia, wahai Naim, apa yang aku khabarkan kepada engkau adalah berita untuk orang lelaki sahaja. Jangan sekali-kali kau bagi tahu kepada orang lain melainkan setelah aku betul-betul mati syahid. Maka ayahnya berwasiat kepada Naim. Dia kata, pertama sekali jaga ibu engkau, jaga adik-adik engkau, pastikan mereka tak rasa seperti mereka kehilangan seorang suami dan juga seorang ayah. Yang kedua, jaga Al-Quran, pastikan engkau membaca ini setiap hari. Sebab sebaik saja engkau meninggalkan Al-Quran, hidup engkau akan berada di dalam kegelapan. Yang ketiga, pastikan engkau mengikuti jalan yang telah aku mulakan sampailah kita berjaya membebaskan bumi Palestin yang sedang kita perjuangkan. Ayahnya kembali ke tempat operasi. Esoknya Naim bangun, pergi berenang di lautan bersama-sama dengan kawan-kawannya, mengikuti kelas renang sebagaimana disuruh oleh ayahnya. Balik ke rumah mendekati waktu Zuhur, rumahnya telah pun dipenuhi dengan orang. Masuk ke dalam rumah, tanya apa yang berlaku. Dikhabarkan kepada Naim bahawa ayahnya telah pun betul-betul mati syahid. Bila ayahnya dimaklumkan mati syahid, ditanya kepada pakciknya, di manakah jenazah batang tubuh ayahku? Aku nak tengok ayah aku buat kali yang terakhir. Aku nak belai rambutnya, aku nak isap pipinya, aku nak cium dahinya. Aku nak sebutkan kepada ayahku
Selamat tinggal wahai si ayah yang tak sempat aku kenali. Apa yang dibuat oleh pakciknya, dia angkat satu bungkusan. Disebutkan kepada Naim, tempat operasi ayah engkau telah pun dibom. Batang tubuhnya berkecai. Tidak ada yang sempat dan dapat kami selamatkan daripadanya melainkan cebisan-cebisan daging ini yang kami kutip dan kami letak dalam bungkusan ini. Kau ambil dan kau ucapkanlah kepadanya selamat tinggal. Maka Naim ucapkan selamat tinggal kepada ayahnya, mendengar nasihat dan wasiat daripada ayahnya. Alhamdulillah sekarang berusia 23 tahun. Tahun ini tamat pengajian di Universiti Islam Gaza dalam bidang sains politik. Dan keluarga Naim ni, yang datang daripada keluarga Mushtaha, dalam perang 2023 sahaja, lebih daripada 60 orang yang telah pun mati syahid. Pada awal-awal peperangan, bulan yang pertama, 2 orang makciknya bersama dengan suami-suami mereka, bersama dengan 10 orang anak. Semuanya mati syahid. Baru-baru ini pula, rumah yang didiami oleh keluarga sebelah ibunya, ketika itu hampir 70 orang yang duduk dalam rumah, dibom juga oleh Zionis Israel. 4 orang mati syahid, yang lainnya patah reuk, cedera, dipotong kaki dan sebagainya. Tahun 2016, Naim dikurniakan seorang ayah yang baru, yang lebih kacak daripada ayahnya yang asal. Datang daripada Malaysia. Dan Alhamdulillah berkahwin dengan ibunya. Naim ni adalah anak tiri sulung saya. Dia pandang saya, dia kata jangan bagi tahu nak kahwin. Naim masih lagi bujang, mencari seorang wanita. Dia kata Malaysia pun boleh, syaratnya mata kena hijau. Saya kata di Malaysia tidak ada mata hijau melainkan kucing sahaja. Malulah tu. Mereka ini sedang belajar bahasa Melayu. Tetapi cikgu yang mengajar mereka diuji oleh kawan-kawan kita ni. Orang Gaza ni kadang-kadang dia nakal juga. Tak boleh, dia bukan orang kata orang biasa-biasa. Bila dia orang tak suka dengan kaedah cikgu tu mengajar, tak sesuai dengan mereka, dia test cikgu tu. Dia kata, cikgu, dia orang tahu kata anak ayam dalam bahasa Melayu. Dia kata, cikgu, ayam ni apa cikgu? Dalam bahasa Inggeris, cikgu dia kata kitchen. Dia orang pun kata, oh cancel, tak nak cikgu ni, tukar cikgu lain. Jadi Alhamdulillah, sahabat-sahabat kita ni berada di hadapan kita pada hari ini, berkongsi semangat mereka dan berkongsi perjuangan mereka dengan kita. Dan di hadapan kalian ini orang-orang yang sangat dekat dengan syurga. Bayangkan, satu orang boleh bawa masuk 70 orang syafaatnya. Kalau Naim ni ada 60 orang yang dah mati syahid. Saudara Alak saya rasa dalam 20 orang ahli keluarganya mati syahid. Yang sebelah sana pun lebih kurang macam tu juga. Jadi mereka ada ribuan slot-slot kosong untuk tarik kita masuk ke dalam syurga. Maka insya-Allah kita ambil peluang tersebut selepas ni, sambil-sambil makan kari kambing. Bolehlah berkenalan dengan mereka, bolehlah beramah mesra dengan mereka, dan biarkan mereka rasa kebersamaan kita dengan mereka. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasih sekalian, untuk akhir sekali, sebelum saya bagi peluang beberapa minit kepada saudara Syadi untuk bercakap, saya nak kongsikan satu pesan daripada Komander Brigade Izzuddin Al-Qassam tadi. Yang mana Komander Am Brigade Izzuddin Al-Qassam, bila mana dia melancarkan operasi Taufan Al-Aqsa, di hujung ucapannya disebutkan bahawa operasi ini tidak akan berjaya melainkan dengan kerjasama dan sokongan penuh daripada seluruh umat Islam yang ada di seluruh dunia. Tetapi yang perlu kita banggakan pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan, ialah di hujung ucapan tersebut dia menyebutkan secara khusus beberapa nama buah negara yang diharapkan rakyatnya inilah yang akan jadi orang yang paling dekat dengan perjuangan Palestin. Tak banyak nama negara yang disebutkan, tetapi antara yang disebutkan ialah nama Malaysia yang kita kasihi. Bayangkan di hujung dunia kita berada dengan kuasa ekonomi dan politik yang taklah sehebat mana, tetapi disebutkan oleh pemimpin para mujahidin bahawa semangat kalian diperlukan, sumbangan kalian diperlukan, doa kalian diperlukan, boikot kalian diperlukan untuk memastikan mujahidin operasi mereka berjaya dan rakyat yang berada di sana dapat terus bertahan sehinggalah kepada penghujung perjuangan mereka. Maka hari ini mudah-mudahan menjadi suntikan kepada kita. Jangan kita rasa lemah, jangan kita rasa lembek, jangan kita rasa bosan dengan apa yang sedang berlaku di Palestin. Teruskan
perjuangan kalian untuk bumi Palestin dengan apa cara sekalipun, dan mudah-mudahan itulah yang akan menjadi jawapan kepada kita di hadapan jutaan orang-orang Palestin yang akan bertanya apa yang telah kita lakukan untuk mereka di hari akhirat kelak. Awal ceramah tadi saya dapat kertas daripada Al-Fadhil Ustaz sebutkan bahawa kita sedang edarkan tabung kuliah duha yang sumbangannya semua akan disalurkan untuk Palestin. Tetapi biasanya kalau kita pusing tabung awal-awal Ustaz, orang tak semangat lagi, tak rasa lagi bahawa tanggungjawab mereka sangat besar untuk Palestin. Maka dengan izin mungkin kita boleh edarkan sekali lagi tabung. Kalau tadi sumbang untuk kuliah duha, dah jadi untuk Palestin insya-Allah, tapi pastinya tidak cukup untuk Palestin. Apa sahaja yang kalian boleh sumbangkan yang memberatkan poket-poket kalian pada hari ini, emas-emas, makcik-makcik yang memberatkan tangan kita untuk diangkat berdoa, cincin-cincin kita, apa saja yang boleh diletakkan dan disumbangkan untuk memberatkan insya-Allah neraca timbangan kita di hari akhirat kelak. Apa yang kita letakkan kita akan temui insya-Allah di hari akhirat. Dan kami di pihak Cinta Gaza Malaysia dan sahabat-sahabat Palestin memohon maaf di atas segala kekurangan. Saya nak beri peluang 5-6 minit kepada saudara Syadi untuk menyampaikan hasrat dia bercakap sedikit kepada kalian. Mudah-mudahan ada peluang untuk kita bertemu pada masa-masa yang akan datang sebelum kita tamatkan insya-Allah dengan bacaan doa daripada saudara Naim Mushtahab. Boleh?